Baik, bertemu kembali. Seramai 629 ketua isi rumah Zon Melur Azman Jaya Sultan yang terlibat perintah kawalan pergerakan diperketat PKPD Pentadbiran menerima bekalan ikan segar. Bantuan melibatkan lebih RM583,000 peruntukan disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam fasa 1 hingga 3 di kawasan berkenaan. Exko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kebajikan Kedah Halimatun Saadia Saad berkata, ia antaranya sebagai langkah meringankan beban penduduk terlibat. Beliau terus mengalu-alukan bantuan daripada pihak badan bukan kerajaan NGO, agensi kerajaan dan syarikat korporat untuk bersama-sama membantu menyalurkan pelbagai bentuk bantuan kepada penduduk di PKPD pentadbiran berkenaan. Sementara itu, di Alor-Star, 300 penduduk kurang berkemampuan di kawasan PKPD Pentadbiran di daerah Kota Star hari ini menerima bekalan ayam mentah percuma. Ia disumbangkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Adun dari Kelab Penyokong Kerajaan atau Backbenchers. Pengerusi Backbenchers, Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad berkata, bekalan ayam tersebut akan diagihkan kepada penduduk yang kurang berkemampuan di sekitar Pokok Sena, Kuala Kedah dan Kota Star. Bantuan diserah kepada wakil penduduk oleh Adun Pedu, Muhammad Razi Muhammad Amin dan Adun Bukit Lada, Salim Mahmud Al-Hafiz Amin kepada Exko Kerajaan Negeri merangkap Adun Bukit Pinang, Romani Wan Salim di Kompleks Lepas Pokok Sena Langgar pagi tadi. Mengajak rakyat Sabah bersama kerajaan pimpinannya demi memelihara masa depan negara. Kita bersama Imran Azmi Rosli untuk laporan dari Sabah. Silakan Imran. Terima kasih Zaira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inisiatif Kita Prihatin yang diumum semalam oleh Perdana Menteri banyak memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan luar bandar. Pada majlis ramah mesra di tapak Pasar Tamu Pekan Beluran pagi tadi, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan pandemik COVID-19 terus ditangani dengan usaha gigih Kerajaan Perikatan Nasional terus membela golongan petani, peladang, nelayan juga rakyat yang terjejas. Malam, kita umum tambahan lagi 10 bilion bagi orang beluran. Ada lagi 10 bilion untuk program Kita Prihatin. Kerana kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang prihatin rakyat. We care for you. This is the government that cares for you all the time. Kita sediakan satu lagi tambahan untuk membantu lagi rakyat-rakyat kita yang terutama di bawah dan pastinya hampir sebahagian besar daripada petani, peladang, nelayan akan nanti dapat menerima bantuan-bantuan tambahan RM1,000, RM600, RM300 yang bujang-bujang pun yang belum kahwin pun kita bagi peruntukan untuk penjara keluarga termasuk pelajar kita yang ada di sini. Penduduk luar bandar di Sabah yang ditemui rata-rata memberi reaksi positif terhadap bantuan Kita Prihatin. Sebenarnya rancangan ini akan memberi impak yang besar di kala peningkatan COVID-19 ini. Dan memang bukan saja di Semenanjung, malah di Sabah dan Sarawak, impaknya lebih besar akan dirasai oleh semua golongan. Dan ini sangat berharga lah bagi kami, di mana dalam seperti kita tahu sekarang kita menghadapi situasi COVID-19. Jadi semua golongan terkesan, tidak kira daripada B40, M40 dan juga ke atas. So bagi saya, dia banyak sangat bantulah. Lagi-lagi daripada segi pendapatan dan juga kehidupan harian hidup masyarakat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengajak rakyat Sabah untuk bersatu dengan kerajaan pimpinannya dalam perjuangan memelihara masa depan negara. Justru pengundi di Sabah perlu membuat pilihan tepat pada Sabtu ini. Dia bagi memastikan kerajaan baru yang akan ditubuhkan pada 26 September ini sehaluan dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang menerajui kepimpinan negara ketika ini. Justru rakyat di Beluran seharusnya berharap pengundi memberi kepercayaan kepada gabungan PN, BN, PBS demi hala tuju Sabah yang baharu. Sewajarnya dalam keadaan
Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi dan Timbalan Menteri Datuk Seri Haji Ahmad Hamzah. Bantuan Kita Prihatin memberi kelegaan kepada segenap lapisan rakyat, khususnya mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Calon Perikatan Nasional PN Dun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Datuk Muhammad Yassin berkata, pakej itu jelas menunjukkan kerajaan pusat tidak abaikan kebajikan rakyat. Dan ini telah meyakinkan lagi bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan prihatin rakyat, dan dalam keadaan kita masih menghadapi wabak COVID-19 ini, dan juga kita berharap agar bantuan ini saya telah dimaklumkan bahawa pengagihan bantuan ini adalah pada bulan Oktober dan juga Januari. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Pamutarian Nabawan. Sementara itu, bagi penduduk di Nabawan, keprihatinan terhadap kebajikan rakyat dalam situasi ini sangat dihargai. Apabila Perdana Menteri yang merasmi bantuan bantuan prihatin, anak bersungkur supaya akai terus kalap usin untuk pengacara lain maupun keluarga mai, upaya anak sungkur ramo untuk meneruskan dalam mukayahan mai akai ulun biasa kanda atau tu sudah pasti bantuan itu anak merasmi kesangkahan uang. Sebab menangani prihatin nasional itulah bulan B40 yang memang susah memerlukan. Jadi arah pakai kalau itu projek supaya lanjutan karena pakai itu memang memerlukan sokongan kerajaan untuk bantu kamu tolong kali kalau pakai udah susah kalau bangun kalau pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Perdana Menteri Takau karena nanambara bantuan BPN sebanyak 1,000 lagi. Akai kono kampung-kampung ratu memang berterima kasih banyak-banyak Clariso. Habis selama ini pun ando dengan kono gitu Reno tambahin apoyo. Akai terima kasih Perdana Menteri itu astuang tinakan orang kono bantuan ratu bukan juga Persatuan Majikan Sabah menyambut baik kelanjutan program subsidi upah 2.0 di bawah inisiatif tambahan khas Kita Prihatin. Pada masa sama, Persatuan berharap pelaksanaannya dipantau dan dipermudah. Presiden Yap Chin pun ketika ditemui di Kota Kinabalu berkata, majikan di Sabah antara yang paling terjejas dan memerlukan tempoh panjang diperlukan untuk memulihkan perniagaan. Justru, sekiranya subsidi upah dipanjangkan dan pendaftaran secara automatik dilaksanakan, ia memberi impak dalam membantu majikan mengekalkan pekerjaan pekerja sedia ada. Kalau kita tengok balik bencana yang bila majikan kerasuan tetap itu diberi subsidi, majikan memang janji simpan kerja sampai bulan 9 lah kan. Mesti ada salah kasi itu tidak kita majikan lah. Kita mesti mau kreatif sikit, kita mesti mau inovatif sikit, kita mau cari bisnes lain kerja lah. Tapi ini untuk membantu kalau ada saudara di sana kan, itu memang ada saudara itu kasih uang itu pressure lah untuk syarikat-syarikat. Tambahnya, bantuan Prihatin Nasional 2.0 kepada rakyat juga memberi kesan positif kepada majikan kerana ia akan merancangkan aliran tunai. Program subsidi upah 2.0 memperuntukkan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Pakej Kita Prihatin merupakan satu pakej peduli rakyat dengan sudut dan sisi terbaik yang sangat bermanfaat untuk semua rakyat Malaysia. Bagi calon Perikatan Nasional PN Dun Membakut, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, kesinambungan bantuan pakej ini akan membawa manfaat lebih kepada golongan B40. Semua ini diberikan sudut
makan, ada yang kita pergi dari kedai ke kedai, ada yang kita pergi ke pasar tamu, pasar malam, ada yang kita pergi ke mana-mana saja orang ramai, termasuk juga hantar ke rumah-rumah. Jadi itu dilaksanakan sebab target kita ialah supaya rakyat keluar mengundi. Target kami ialah 70%. Risalah Jom Mengundi itu juga merangkumi garis panduan pencegahan COVID-19 bagi PRU Tun Sabah. Beliau ditemui media selepas bersama mengedarkan risalah IOW Jom Mengundi di sekitar Taman Jambu Petagas di Kota Kinabalu. IOW turut menjelajah ke Pasar Donggong On, Pekan Putatan dan Taman Jambu Petagas serta akan diperluaskan di beberapa kawasan lain, khususnya kawasan tumpuan awam di dalam dan luar bandar. Bimbingan Perbadanan Nasional Berhad PNS kepada usahawan franchise di Sabah menyeruak kepada usahawan tempatan bekerjasama dengan usahawan dari Semenanjung. Ketua Pegawai Eksekutif PNS Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur menjelaskan pelbagai kaedah bimbingan serta bantuan kewangan disediakan. Peserta Seri Jelajah Kedua PNS di Kota Kinabalu bersedia untuk mengembangkan sayap perniagaan ke Sabah dan Sarawak dengan kerjasama rakan perniagaan di negeri ini. Dalam bis franchise ni, pengusaha-pengusaha atau peniaga-peniaga yang berminat untuk perniagaan kecil macam 1901, JJ akan dapat keistimewaan daripada bisnes franchise ni dari segi satu pembiayaan daripada PNS dan konsep-konsep franchise yang ada di sini lah. Tujuan kita ikuti program salah satunya adalah untuk kita mencari franchisee yang berminat untuk membuka ataupun berniaga cendol ina untuk kita bantu dia. Kami juga merancang untuk melabur untuk membuka cawangan-cawangan kami di Sabah dan Sarawak dan pada masa yang sama memberikan peluang pekerjaan. Program akan diperluas ke Pahang, Johor dan Sarawak. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab mengundi pada 26 September ini. #Bahundi 2020. Terus patuhi SOP. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Zahra di Angkasa Puri. Silakan Zahra.
semasa Sarawak. Kita bersama Debbie Amanda Padan di RTM Kuching. Debbie. Terima kasih Zehra. Salam sejahtera. Pembukaan semalam permohonan geran khas prihatin GKP yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mendapat respon positif peniaga mikro yang tercicir sebelum ini. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati peniaga bersyukur dengan peluang kali kedua yang diberikan, sekaligus GKP memberi kelegaan buat para peniaga meneruskan perniagaan selepas terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pekerjaan. Untuk membuka satu lagi cawangan lah, cawangan stol kami di dalam koperasi dan melanjutkan pelajaran anak-anak saya. Pembukaan semula inisiatif GKP untuk permohonan baharu dijangka dapat memberi manfaat kepada lebih 200,000 peniaga mikro di seluruh negara. Sementara itu, pengumuman Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 yang berjumlah 7 bilion ringgit turut diterima baik rata-rata penerima BPN sebelum ini. Maybe kita sih dapat pendapatan yang penuh time PKP area. And then tentu salah satu inisiatif yang sangat bagus daripada kerajaan sekarang, kerana tidak mendengar keluhan rakyat. Untuk kami sebagai rakyat lah, alhamdulillah syukur atas sumbangan yang kerajaan beri untuk meringankan lagi bebanan rakyat. Kami targetlah untuk simpanan juga. Mungkin kita tahu lah apa akan berlaku untuk kesihatan ataupun kecemasan yang kita hadapi. Syukurlah dapat menerima semua dari kerajaan dan berterima kasihlah dengan kerajaan. BPN 2.0 menyasarkan 4 golongan utama, iaitu B40 yang berkeluarga dan bujang serta golongan M40 yang berkeluarga dan bujang. Selain kerajaan akan memberi peluang untuk proses rayuan serta permohonan baharu. Seramai 34 orang pelajar di Kanawin menerima insentif one-off atau sekali bayar sebagai bantuan untuk melanjutkan pelajaran. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Macan, Alan Sidan Gramong, kesemua penerima bakal melanjutkan pelajaran ke peringkat institusi pengajian tinggi awam dan swasta tahun 2020. Alan Sidan Gramong berkata sumbangan itu merupakan dana khas Adun Macan bersama Kebajikan Macan bagi meringankan beban pelajar yang layak melanjutkan pelajaran mereka. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemerintah RTM. Majlis itu diadakan di pejabat beliau di Kanawin yang turut dihadiri ibu bapa pelajar. Anggota bomba dan penyelamat daripada Balai Bomba Tatau yang tercedera akibat letupan enjin bot semasa memulakan operasi mencari dan menyelamat SAR-2 mangsa hilang di Kuala Serupai pada Khamis minggu lepas mendapat perhatian bekas pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Nur Hisham Muhammad. Datuk Nur Hisham yang kini merupakan pengarah bahagian operasi penyelamat ibu pejabat JBPM bersama pegawai-pegawai kanan bomba melawat anggota yang cedera di Balai Bomba dan Penyelamat Tatau dan rumah anggota di Tatau semalam. Beliau meluangkan masa bagi bertanya khabar dan melihat sendiri kecederaan yang dialami anggota terbabit. Khamis 17 September lepas berlaku letupan pada bahagian bateri dan enjin bot milik penduduk kampung yang hendak digunakan untuk melakukan operasi SAR tuai rumah Kin Misna Anak Kasim dan rakannya Pendi Salim Hussein di Jeti Kuala Serupai Tatau. Akibat kejadian tersebut, 4 anggota bomba, 3 anggota polis IPD Tatau dan seorang penduduk kampung mengalami kecederaan. 2 daripadanya dimasukkan ke Hospital Bintulu dan Bintulu Medical Center akibat melecur. 3 pemilik rumah telah menerima
papasan pertama dibayar. Dalam kes berasingan pula, TTPRS mengarahkan sebuah syarikat membayar papasan sebanyak RM18,130 kepada TNT dan Chua Ling Ling atas kelewatan serahan pemilikan rumah. TTPRS turut mengarahkan sebuah lagi syarikat membayar papasan berjumlah RM22,450.40 kepada Mas Leo bin Jamil atas kelewatan serahan milikan rumah. Sehubungan itu, Presiden Penuh TTPRS Terabangun Mandi menegaskan bahawa setiap pemaju perumahan perlu mematuhi perjanjian sewa beli rumah. Under the Civil Purchase Agreement, if there is any delay of completion within 24 days, they must serve a notice in writing to the purchaser on what ground that the delay, the cause of the delay. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita dalam satu sidang media selepas sesi pendengaran kes di Mahkamah Syariah Kompleks Islam Singapura. Tambahnya, bayaran pampasan juga perlu dibuat oleh pemaju dalam masa 45 hari kepada pembeli rumah. Selain ketiga-tiga pemilik rumah juga berhak menuntut pampasan yang lain selepas ini mengikut akta yang ada sehingga Certificate of Fitness of Occupation dikeluarkan. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ziara di Angkasa Puri. Silakan Ziara. Baik Devi, terima kasih. Yayasan Dakwah Islam Yahya Dim mengurak langkah baharu dalam memainkan peranan penting dalam menangani isu-isu agama dalam kalangan masyarakat. Itu antara fokus dari JAKIM. Untuk berita selanjutnya, kita bersama Siti Aisyah Al-Basri di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Aisyah. Baik Zahra, satu kerjasama antara institusi tahfiz dan pondok serta institusi pengajian tinggi awam dilaksanakan bagi memperkasa perkembangan kaedah dakwah yang lebih relevan. Kerjasama antaranya dalam aspek penyelidikan dijangka akan diluaskan dengan pelibatan 12 universiti tempatan. Yang Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Nasruddin Hassan, kerjasama antara ahli akademik serta ulama dapat memanfaatkan platform yang disediakan dalam usaha perkembangan syiar Islam. Secara tidak langsung telah pun berlaku sejak sekian lama. Cuma ini kita memeteraikan MOU ni, sebahagiannya memperbarui dan sebahagiannya baru bermula. Dan insyaAllah dia akan lebih strategik dan lebih rasmi lah, lebih official lah selepas daripada ini. Selaras hasrat tersebut, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dengan Kementerian Pengajian Tinggi di Putrajaya. Kerjasama antaranya turut akan membangunkan jurnal dalam talian, perkembangan bakat serta pendidikan. Orang ramai yang ingin menunaikan ibadah umrah perlu bersiap sedia dengan peningkatan harga pakej umrah yang ditawarkan. Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, Ruslan Said berkata, peningkatan harga tidak dapat dielakkan ekoran penambahan kos prosedur dan saringan yang ketat bagi mengelakkan risiko penularan COVID-19. Agensi pengelola umrah juga diseru agar tidak mengambil kesempatan dengan meletakkan harga pakej yang tidak munasabah. Mereka sebenarnya membayar sejumlah pakej yang telah ditawarkan, tetapi melihat kepada keadaan semasa mungkin kos itu bertambah ya. Jadi semestinya bila berlakunya pertambahan, pihak pengelola umrah tadi akan mengenakan charge tambahan kepada jemaah. Jadi itu mereka terpaksa akurlah. Nak kata dengan harga pakej yang pasal mungkin dah tak sesuai sekarang. Kalau sekiranya mereka merasakan tertipu dengan pakej itu, mereka boleh beraduan. Beliau menasihatkan orang ramai supaya jangan terburu untuk membuat tempahan bagi sebarang pakej umrah. Jelasnya, masyarakat perlu bersabar sehingga kerajaan mengeluarkan kenyataan rasmi tentang garis panduan pelaksanaan ibadah itu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri seminar penipuan umrah bagi agensi pengelola di Kompleks Islam Putrajaya. Prihatin dengan
dengan nasib golongan yang memerlukan, Bank Muamalat Malaysia Berhad memperkenalkan inisiatif pendanaan awam Jariah Fund sebagai projek kebajikan sosialnya. Platform berkenaan dibangunkan menggunakan teknologi keuangan fintech bagi menyalurkan bantuan kepada kumpulan sasar. Berdasarkan kutipan RM40,000 bagi fasa pertama, Jariah Fund memudahkan penderma menyumbang kepada penerima bantuan secara terus. Ia turut memberi manfaat kepada pengusaha mikro kecil dan sederhana selain bantuan berfokus kepada golongan memerlukan. Kita akan meningkatkan lagi rakan amal sebab baru 5. Kita menjangka mungkin penambahan pada 5 lagi rakan amal dan skop masih lagi 3 skop itu untuk fasa kedua, atau kita akan bincang skop yang lebih luas lagi berdasarkan keperluan semasa lah, sebab kita punya program adalah targeted audience, bersasar, bantuan bersasar. Inisiatif ini menyaksikan penggabungan teknologi serta penyelesaian syariah bagi memenuhi tuntutan kebajikan masyarakat. Platform ini menyediakan transaksi keuangan yang telus selain mudah diakses. Jariah Fund memberi tumpuan kepada kempen-kempen sosial yang merangkumi sektor pendidikan, kesihatan dan pemerkasaan ekonomi. Jumlah minima per transaksi ialah RM10 dan maksimal RM1,000. Paparan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk lebih banyak berita semasa perkembangan negara. Silakan Zahra dan Kamal. Terima kasih Aisyah. Berita wilayah berehat seketika. Sebanyak 71 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini, iaitu 69 tempatan dan 2 import. Sabah kekal tertinggi 63 kes, antaranya 10 kluster laut dan 47 kluster bangau-bangau. Tiada kluster baharu dan jumlah kematian kekal 133 kes. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara dan diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas seorang wanita dan teman lelakinya selepas didapati bersalah melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang berusia 5 tahun 6 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Ahmad Syahrir Muhammad Saleh menjatuhkan hukuman itu terhadap T. Gayatri dan R. Saravanan, masing-masing berusia 36 dan 30 tahun. Mahkamah berpuas hati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes tanpa keraguan munasabah terhadap kedua-dua tertuduh. Mengikut kertas pertuduhan, pasangan itu didakwa membunuh S. Kaviarasan, 5 tahun, yang juga anak Gayatri di tepi Jalan Ladang Permatang Sera, Bukit Tengah pada jam 8 hingga 11.25 pagi antara 20 hingga 29 September 2014. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori. Sebuah kilang pemprosesan kelapa sawit dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan di bawah Seksyen 17/1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 kerana mengakibatkan kematian seorang warga Mas 8 Oktober tahun
kawalan tempat kerja dengan selamat bagi pelawat yang masuk ke kilang sehingga menyebabkan kemalangan pada 8 Oktober 2019. Ketika kejadian, mangsa Chai Ming Poi, 64 tahun, maut selepas dilanggar jentolak ketika ingin membeli sisa buangan kelapa sawit di syarikat berkenaan. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM30,000 atau 8 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Pendakwaan dikendalikan oleh Pegawai Pendakwa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Perak, Eza Marni Marsuki. 5 perempuan antara 11 individu ditahan dalam satu serbuan di sebuah gudang. Turut ditemui sejumlah dadah jenis heroin dianggar bernilai lebih RM136,000. Kesemua mereka berusia 13 hingga 57 tahun ditahan dalam serbuan oleh bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kuala Muda di Sungai Lalang, Bidong, Kedah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SP Azli Abu Shah berkata, hasil siasatan didapati seorang suspek lelaki bekerja sebagai peniaga besi buruh, 7 lelaki dan wanita bekerja sebagai buruh dan seorang lagi wanita menganggur. Manakala 2 lelaki iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan masing-masing berusia 13 tahun masih bersekolah di tingkatan 1. Hasil ujian saringan awal ke air kencing mendapati hanya seorang suspek lelaki berusia 38 tahun positif morfin. Manakala 2 suspek lelaki dan seorang suspek perempuan mempunyai rekod kesalahan lampau berkaitan jenayah dan narkotik. Kesemua suspek diraman selama 7 hari sehingga 29 September ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Tiga wanita pendatang asing tanpa izin di berkas pasukan batalion pertama Regimen Ranger Diraja di Ladang Sungai Tengah pada Penawar Kota Tinggi Johor pagi tadi turut ditahan seorang pemandu Lexi warga tempatan berusia 70 tahun. Markas Division Ketiga Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan berkata semua parti berusia 37 tahun hingga 40 tahun itu baru tiba di Malaysia. Sebelum itu, pemandu teksi berkenaan mendakwa kenderaannya rosak. Namun selepas meneliti telefon bimbitnya, dia sedang menunggu kumpulan parti tersebut. Pemeriksaan lanjut kemudiannya menemui 3 wanita itu di kawasan berhampiran. Nilai rampasan dianggarkan lebih RM57,000 dan semua parti dibawa menjalani salinan COVID-19 sebelum diserahkan kepada polis. Keempat-empat suspek positif dadah jenis metamfetamin dan 3 dalam hari itu, polis Kuala Muda berjaya menyelesaikan 10 kes curi motosikal di kawasan Tikam Batu Sungai Petani Kedah dengan tertangkapnya 4 ahli kumpulan geng Jan Pelam. Tangkapan dibuat melalui operasi bijak yang dilakukan di kilometer 72 Alustar Batu di Tikam Batu pada 12 September lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SP Azli Abu Shah dalam kenyataan mengumumkan suspek berumur antara 22 hingga 39 tahun diriman sehingga hari ini untuk membantu siasatan. Modus berani yang diberikan oleh kumpulan terbang adalah menggunakan master key yang dibuat sendiri. Susulan tangkapan, polis berjaya menemui 4 rangka motosikal yang dibuang ke dalam Sungai Muda. Hasil ujian saringan air kencing mendapati keempat-empat suspek positif dadah jenis metamfetamin dan 3 daripadanya mempunyai rekod lampau berkaitan kesalahan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A kerana keseksaan kerana mencuri kenderaan bermotor dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya kerana memasukkan dadah ke dalam tubuh. Berukuran 15 cm panjang. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 kerana keseksaan. Suspek diraman selama 4 hari mulai hari ini. Membunuh ibu kandung sendiri. Kejadian berlaku di kampung Jubai Agensi Anti Dadah Kebangsaan sedang mempertimbang untuk memperluas perkhidmatan Superintendent mereka yang mengalami masalah ketagihan rokok dan alkohol. 57 tahun bekerja sebagai tukang cuci di kawasan berkenaan. Suspek berumur 23 tahun dipercayai telah berselisih faham dan bertindak mengukut wanita itu menggunakan pisau dan mengamuk dengan kerusakan barangan kerana meminta wang bagi memastikan usaha Suspek menangani menjadi ditangkap masalah pukul ketagihan 11.30 rokok dan malam tadi alkohol di juga rumahnya dapat selepas ditangani. ibunya menelefon pihak polis. Ujian air kencing mendapati lelaki berkenaan positif dadah jenis metamfetamin. Polis telah merampas sebilah pisau berukuran 15 cm panjang. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 kerana keseksaan. Suspek diraman selama 4 hari mulai hari ini. Agensi Anti Dadah Kebangsaan sedang mempertimbang untuk memperluas perkhidmatan sedia ada kepada mereka yang mengalami masalah ketagihan rokok dan alkohol. Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, ia sebagai usaha mewujudkan rakyat Malaysia yang lebih sihat dan sejahtera sekaligus bebas dari masalah berkenaan.
Jelas beliau, bilangan pegawai AADK yang diberikan lantaran akan ditambah bagi memastikan usaha menangani masalah ketagihan dan alkohol juga dapat ditangani. Pada saya, penagihan alkohol dan rokok tu serius lah. Yang boleh kita bantulah dengan kepakaran yang ada. Jadi itu kita akan tengok macam mana. Jadi kebanyakan itu tak ada memerlukan tinggal dalam pusat. Dia memerlukan nasihat kaunseling yang datang secara outpatient. Jadi itu yang kita akan tengok, dan saya percaya itu akan memberi nilai tambah lah kepada perkhidmatan yang kita sediakan. Tambah beliau, semua pusat rawatan pemulihan narkotik Puspen Kendalian AADK menggunakan kaedah rawatan pemulihan yang digabungkan membabitkan rawatan secara bio atau perubatan psikososial dan spiritual. Sementara itu katanya hanya 17% atau 872 daripada keseluruhan 4,938 penagih yang menerima rawatan pemulihan dadah adalah mereka yang datang mendapatkan rawatan pemulihan secara sukarela. Jumlah itu masih rendah berbanding 11 Puspen secara sukarela di seluruh negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Terbuka AADK dan Puspen di Seri Iskandar Perak. QPEX memohon Jabatan Perkhidmatan Awam mengisi semula waran perjawatan yang diluluskan kerajaan sebelum ini. Presidennya Adnan Mat berkata setakat ini pengisian waran hanya mencapai 85 ke 92%, membabitkan penjawatan di peringkat persekutuan, negeri, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Pihaknya amat berharap ia dapat dilakukan segera. Tambahan lagi, Perdana Menteri telah membuat pengumuman tidak akan menggunakan penjawatan meskipun di kerajaan dilaksanakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat agung tahunan Kesatuan Kakitan Kumpulan Sokongan Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Perak ketiga di Meru Ipoh. Pada masa sama, QPEX telah meminta kerajaan agar memasukkan pengeliling bagi mengurangkan saiz perkhidmatan awam yang diumumkan sebelum ini untuk tempoh 3 tahun mulai 2019 hingga 2021. Sukan saingan bola sepak Liga Super, 3 perlawanan akan berlangsung esok. PJ City FC akan menentang Johor Darul Takzim di Stadium Petaling Jaya. Perak akan menerima kunjungan Felda United di Stadium Perak Ipoh, manakala Terengganu akan berdepan PDRM di Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin Kuala Terengganu. Dalam saingan Liga Premier, 3 perlawanan turut berlangsung. Kuala Lumpur akan menerima kunjungan jirannya PKNS FC di Ceras. Negeri Sembilan akan bertemu Kuching City FC di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi, dan terakhir Kelantan akan bertemu Sarawak United di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru. Pemilik The Red Warriors Kelantan FC, DRW Kelantan FC, Nuri Zamtu Kiman terus komited merangka pelbagai inisiatif ke arah meningkatkan kualiti pasukan untuk tempoh jangka panjang. Sebuah pusat latihan yang dilengkapi pelbagai fasiliti sukan akan dibina secara berperingkat dalam tempoh terdekat, melibatkan anggaran kos antara 5 hingga 10 juta ringgit. Di 3 lokasi sekitar Kota Baru dan luar pusat bandar itu yang berpotensi telah dikenal pasti bagi tujuan berkenaan. Jelas Nurizam atau Zam Saham antara komponen utama pembinaan pusat latihan terbabit merangkumi badan latihan yang berkualiti, gym, bilik pemulihan dan kafe. Untuk kita punya persiapan satu pusat latihan ni adalah yang paling penting sebab hari-hari pasukan berlatih coach jadi kita nakkan pusat latihan yang termasuk recovery pusat latihan tu lengkap yang mana siap kita punya rancangan adalah kita ada gym, kita ada untuk recovery, kita ada sekali untuk cafe untuk makan apa semua, dan yang pasti pusat latihan tu adalah lepas supaya malam pun ada training. Nuriza memberitahu pusat latihan yang akan dibangunkan itu akan mengikut acuan DRW Kelantan FC yang berpandukan kepada modul bola sepak Eropah dan Jepun. Menurutnya, pembaharuan yang dirangka selari dengan tuntutan semasa keperluan bola sepak dunia bagi memastikan pasukan kekal kompetitif. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis pelancaran jersey terbaru DRW Kelantan FC di Bacho. Merah masih kekal selaku jersey utama pasukan, manakala hitam untuk perlawanan di tempat lawan. Dalam perkembangan lain, Nurizam turut mendedahkan DRW Kelantan FC
pasukan yang beraksi dalam saingan Division 2 Liga Jepun J2. Kerjasama itu merangkumi pelbagai aspek termasuklah taktikal. Kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Sungai Tujuh Piri itu turut digunakan di beberapa ICQS di bahagian utara Sarawak seperti di Tedungan, Pandaruan dan Bengkalam. Ya, dan terbaru ia bakal diperluaskan ke pejabat kastam daerah menumbuk di Sabah. Kita ikuti laporan Nuriza Jau. Digunakan sepenuhnya pada 1 Ogos 2019 di ICQS Sungai Tujuh Piri, VMS ini menggantikan permohonan secara manual untuk kelulusan pengecualian duti dan cukai ke atas kenderaan. Sistem ini bukan hanya mengesan kenderaan memasuki negara, malah memantau kenderaan asing yang berada lebih dulu dalam negara. Sistem yang lama ni agak menyusahkan. So orang awam ataupun terpaksa baris panjang dan jadi menyebabkan kesesakan di SPS Sungai. Okey, jadi manual ini orang awam terpaksa mengisi sendiri dan menghantar kembali, dan lepas tu dia akan menerima kelulusan melalui manual saja. Untuk memudahkan pengguna, permohonan boleh dibuat di laman sesawang www.customsg7.my sebelum melakukan perjalanan. Kenderaan adalah dipandu sendiri oleh pemohon dan kod QR akan diimas di pondok-pondok pandu lalu. Berkenaan tersebut diberi kelulusan hanya dalam tempoh 3 bulan saja di Malaysia lah. Kerajaan negeri juga telah membantu dalam pengubahsuaian dan naik taraf laluan kenderaan selain pondok untuk dijadikan laluan pandu lalu bagi kegunaan pengguna. Kalau berbanding yang sebelum ni, saya rasa sistem BMS ni lebih mudah. Orang tunai, orang daripada yang dan orang tunai yang belum masuk ke Bukit Kiri. Kalau dulu masa kami ni terpaksa turun dari kereta kan, boleh parking ke arah sana. Lepas tu masalah kami berjalan kaki, queue lagi di sini. Tapi sekarang ni kalau pakai yang macam ni, senang saja kami tak payah lagi keluar daripada kereta. Kami terus scan saja dari dalam kereta ni, terus scan dan terus boleh jalan lah kalau kami punya permohonan sudah approve lah. Setiap kenderaan asing yang memasuki Sarawak perlu mengimbas kod QR serta mendapat kelulusan daripada pihak kastam sebelum memasuki negara ini. Begitu juga sebaliknya ketika kenderaan dipandu keluar dari negara ini. Sehingga 25 Ogos 2020 jumlah kenderaan yang dah didaftarkan di dalam BMS adalah sebanyak 210,240 buah kenderaan dengan sebanyak 188
daripada seminit berbanding proses permohonan secara manual yang memakan masa lebih daripada 10 minit untuk setiap permohonan. Dengan menggunakan sistem ini, kawalan ke atas kenderaan asing dapat dipantau dengan lebih berkesan sekaligus mengawal kemasukan atau pembelian kenderaan asing. Noriza Jau, Berita RTM. Baik, laporan tadi mengakhiri berita wilayah edisi 24 September 2020. Kekal setia menonton Berita RTM untuk perkembangan semasa negara juga dunia. Terus patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita kekang penularan COVID-19. Dengan itu, saya Kamal Firmansyah. Dan saya Zira Zamri. Assalamualaikum. Dan salam hormat.